Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Dr. Ismail bin Omar uh, yang mengajar subjek kreativiti dan inovasi daripada Seksyen 7. Hari ini kumpulan kami iaitu saya mewakili wakil grup Muhammad Fidaw bin Rosli, nombor metrik AP190216, dan saya punya ahli-ahli adalah Nurul Afifah, Nur Syahira, Nur Syafiqah dan Helena Sofia. Hari ini kami akan membentangkan perkara berkaitan permasalahan yang berkaitan dengan harta tanah pada masa pandemik ini. Sekali itu juga kami akan memberikan penyelesaian masalah tersebut di dalam pembentangan kali ini. Okey, mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Rodi, nombor matrik AP190044. Hari ini saya akan membentangkan pasal pengenalan terhadap penurunan ekonomi di Malaysia. Okey. Kejatuhan ekonomi di Malaysia adalah salah satunya adalah terkesan disebabkan oleh gejala coronavirus yang sangat teruk yang telah mengakibatkan seluruh dunia mengalami kejatuhan ekonomi. Okey, sebelum tu saya akan membahaskan apakah itu coronavirus dan apakah bahayanya coronavirus terhadap manusia. Okey, coronavirus adalah salah satu penyakit yang berbahaya yang menyerang salur pernafasan, menyebabkan seseorang itu tidak boleh bernafas dengan betul dan perlu dirawat dengan segera. Salah satu family coronavirus adalah SARS ataupun sesama burung. Walaupun ini pernah terjadi, tetapi coronavirus sebelum ini, family coronavirus sebelum ini tidak terlalu bahaya, mengakibatkan kematian yang banyak seperti COVID-19. COVID-19 ini ditemui di China dan ini adalah kerana produk China telah dikesan, dan ianya COVID-19 ini adalah satu penyakit yang senang disebarkan hanya melalui sentuhan, dan ianya adalah satu virus yang melekat pada satu barang dan boleh hidup di satu barang lebih daripada sehari, dan ianya menyebabkan gejala itu semakin merebak dan senang berjangkit. Setelah terjadinya coronavirus, Malaysia adalah salah satu negara yang telah mengambil inisiatif terawal untuk mengadakan lockdown, iaitu PKP, sekatan perjalanan, mengakibatkan seluruh rakyat Malaysia tidak kira usia maupun tanggungjawab, mereka perlu berada di rumah. Ini mengakibatkan kejatuhan ekonomi yang drastik. Ini kerana ramai rakyat Malaysia yang kehilangan punca pendapatan, menyebabkan mereka tidak dapat membuat pembelian dan ianya tidak dapat menyumbang apa-apa ekonomi di Malaysia. PKP dilakukan di Malaysia pada awalnya tidak diterima oleh penduduk di Malaysia. Rakyat Malaysia bertentang kerana pendapatan mereka akan kehilangan pendapatan disebabkan PKP, tapi disebabkan selepas mereka melihat impak yang drastik yang ke arah positif, dan negara jiran dari perbezaan antara Malaysia dan negara jiran, mereka mula mengambil keputusan kerajaan ini dengan hati yang terbuka. Malaysia adalah salah satu negara kecil yang terkesan teruk akibat berlakunya penyakit berjangkit ini. Ini kerana Malaysia tidak mengalami kekuatan ekonomi
yang seperti mana yang kita tahu, perniagaan rakyat di Malaysia lebih bertumpu kepada fizikal ataupun bertemu dengan pelanggan. Kita tidak diketengahkan dengan perniagaan dalam internet ataupun dalam talian. Ini menyebabkan ekonomi kita sangat terjejas teruk. Ini boleh dibandingkan dengan negara China yang di mana mereka lebih terbuka luas dan lebih tahu tentang perniagaan dalam talian ini dan telah melakukan beberapa tahun sebelumnya. Ianya ekonomi mereka tidaklah seteruk Malaysia. Oleh disebabkan itu, banyak inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan seperti memberi bantuan kepada rakyat Malaysia yang terjejas dan memberi sumbangan juga kepada mahasiswa yang salah satunya yang terjejas disebabkan PKP. Disebabkan pandemik yang berlaku, rakyat Malaysia lebih mengutamakan untuk berbelanja pada keperluan asas seperti makanan dan keperluan tempat tinggal dalam jangka pendek. Okay. Walaupun rumah merupakan salah satu keperluan asas manusia, tetapi pada pandemik ini, pada asasnya mereka sudah mempunyai rumah sewa dan mereka hanya memikirkan ianya pada jangka masa pendek untuk berjaga-jaga agar mereka tidak membuat kesalahan dalam pembelanjaan. Ini kerana harta tanah adalah merupakan aset atau aset yang paling mahal dalam kehidupan seseorang. Walaupun aset yang seseorang memiliki adalah seperti kereta, tanah, rumah, tapi kita boleh lihat tanah dan rumah ini lebih daripada 100,000 dan ke atas dan ianya boleh mencecah kepada jutaan, maka ianya akan mengakibatkan jangka masa yang panjang apabila mereka memikirkan untuk berbelanja. Salah satu inisiatif kerajaan yang melakukan untuk harta tanah adalah mengurangkan deposit terhadap rumah yang kedua daripada 100% kepada pembelian rumah yang kedua daripada 100% bayaran peronoh kepada 70% daripada harga rumah. Yang kita boleh simpulkan pada pengenalan ini adalah rakyat Malaysia masih risau dan khawatir untuk melakukan perbelanjaan dan kerajaan Malaysia amat berbesar hati dan menyuruh untuk semua rakyat Malaysia melebihkan perbelanjaan daripada simpanan. Disebabkan itu, tahun ini kebanyakan bank-bank negara lebih mempromosikan kepada pinjaman daripada penyimpanan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya saya, Yelina Sofia, pembuka majlis saya AP 190348 akan meneruskan tentang permasalahan yang timbul di dalam industri harta tanah akibat daripada wabak COVID-19. Jadi permasalahan yang pertama adalah keadaan harta tanah semasa. Pada asasnya harga tanah bergantung kepada keadaan ekonomi semasa. Tapi apabila terdapat kekurangan penjual dan pembeli yang terdesak di pasaran, harga rumah akan turun. Ini adalah konsep asas penawaran dan permintaan. Namun begitu, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dijalankan akan menyebabkan pembeli tidak berpotensi untuk mengunjungi rumah sampel dan tidak dapat untuk memasuki atau meninggalkan rumah masing-masing dan tidak dapat menandatangani perjanjian jual beli dengan pembeli baru. Yang kedua, tukar simpanan menjadi aset tetap. Mengikut keadaan semasa, pengguna mungkin merasa tidak yakin dengan pengurus dana yang ada menukar simpanan mereka menjadi aset tetap seperti harta tanah. Ini tidak semestinya kaedah yang betul, tetapi tindakan itu dapat difahami. Walaupun keputusannya buruk, harta tanah nampaknya lebih menarik bagi masa setengah pelabur daripada menyimpan dana di bank.
Permasalahan yang ketiga adalah alat teknologi baru dan paparan maya. COVID-19 telah meningkatkan penggunaan teknologi dalam proses pembelian rumah. Semasa pembelian, pembeli berpotensi untuk tidak dapat melihat sifat rumah yang secara fizikal, yang menyebabkan peningkatan tinggi dalam tayangan maya. Penandatanganan dokumen digital dan e-penyampaian telah diaktifkan berikutan perubahan undang-undang. Dan permasalahan yang timbul yang keempat adalah menilai semula keutamaan. Pembeli yang tidak dapat mempunyai ruang persendirian akan mencari rumah yang aman dan berada di sekitar kejauhan alam yang boleh membantu kesihatan, dan lokasi yang tidak terletak berdekatan dengan bandar yang mungkin menjadi keutamaan yang lebih tinggi dalam menentukan tempat membeli. Kita dapat memutuskan bahawa apabila pekerjaan dari rumah meningkat, mereka mungkin ingin berpindah ke lokasi yang berada di luar bandar. Dan permasalahan yang terakhir iaitu sentimen pasaran akan rendah dalam jangka pendek sehingga sedana. Menurut Pusat Maklumat Harta Tanah Nasional (NAPIT), bekalan yang dirancang merangkumi unit dengan kelulusan rancangan bangunan yang diterima dalam suku tinjauan tetapi belum memulakan kerja pembinaan fizikal. Oleh kerana Malaysia menggunakan sistem perumahan jual kemudian bina (STB) di mana pemaju dapat mengaut keuntungan sebelum bermulanya projek, adalah wajar untuk menganggap bahawa pemaju lebih mengetahui prospek masa depan di pasaran dan bukan pembeli dan pihak lain. Tidak kira wabak virus ini terjadi atau tidak, sentimen pasaran dianggap rendah dalam jangka pendek hingga sederhana, terutama setelah berakhirnya kempen pemilikan rumah HOC. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nusyirah binti Mazlan, AP 190076. Saya akan membentangkan tentang cadangan penyelesaian bagi mengatasi masalah pasaran harta tanah ketika pandemik COVID-19 yang telah berlaku ini. Cadangan penyelesaiannya ada 5. Yang pertama ialah kerajaan perlu mencadangkan penurunan harga bagi setiap rumah supaya pembeli-pembeli dapat membeli rumah ikut kemampuan dan ekonomi semasa pandemik COVID-19 ini. Kerana semasa COVID-19 ini, ekonomi yang tidak stabil dan tidak sihat ini menyebabkan permintaan terhadap harta tanah jatuh dan mempengaruhi pasaran harta tanah. Oleh itu, kerajaan perlu mengenakan cukai kekosongan sebanyak 1% bagi setiap rumah yang kosong supaya pemaju lebih berhati-hati dalam membina rumah di pasaran, terutamanya pada waktu COVID-19 ini. Okey, dengan itu kerajaan perlu berusaha untuk menyekat penyebaran pandemik ini daripada terus mempengaruhi kemampuan beli harta tanah dalam pasaran. Okey, yang kedua pula, pengecualian cukai keuntungan harta tanah. Kerana cukai dikenakan atas keuntungan daripada pelurusan harta seperti rumah pangsa, rumah, kondominium, pangsa puri, ladang, tanah kosong dan sebagainya. Dengan itu, disebabkan penularan wabak pandemik ini, kerajaan perlu membuat pengecualian cukai keuntungan ini supaya sesiapa yang dikenakan cukai ini tidak berasa terbeban untuk membayar cukai keuntungan tanah ini, kerana kos untuk membayar cukai itu memerlukan nilai yang banyak. Disebabkan ekonomi negara yang tidak stabil dan ekonomi pekerja-pekerja yang merosot, menyebabkan pengecualian ini amatlah penting untuk meningkatkan pasaran harta tanah semasa pandemik COVID-19 ini. Okey, seterusnya pula penangguhan bayaran balik pinjaman bank yang dikenali sebagai moratorium.
moratorium. Okey, hal ini dapat menyebabkan kemelesetan ekonomi dunia dalam pasaran tanah yang dihadapi sekarang. Pasaran tanah kurang mendapat perhatian orang ramai untuk membeli tanah-tanah kosong, rumah dan sebagainya. Oleh itu, ketika mereka ingin membeli rumah, tanah, mereka perlu membuat pinjaman bank. Tetapi semasa pandemik COVID-19 ini, mereka semua kekurangan duit untuk membayar pinjaman-pinjaman yang telah mereka pinjam untuk membeli rumah. Oleh itu, kita perlu menangguhkan pembayaran balik pinjaman kepada bank supaya ramai pembeli yang membeli rumah walaupun semasa pandemik COVID-19 ini. Dan dengan cara ini juga dapat meningkatkan pasaran harta tanah daripada jatuh merundum. Okey. Cadangan seterusnya ialah pengecualian duty stamp. Pengecualian duty stamp bagi jual beli harta tanah. Duty stamp merupakan cukai yang dikenakan atas dokumen atas surat perundangan seperti jual beli, pertukaran dokumen undang-undang, pertukaran milik, pinjaman rumah atau perjanjian pinjaman. Disebabkan pandemik COVID-19 ini merebak secara meluas dan kerajaan Malaysia telah membentangkan Belanjawan Negara pada Belanjawan Negara Malaysia 2021 dengan memutuskan pengecualian duty stamp bagi pembelian rumah pertama dan pertukaran milik. Dengan ini dapat membantu orang ramai membeli rumah dan meningkatkan pasaran harta tanah sewaktu pandemik COVID-19. Orang ramai juga dapat membeli rumah tanpa perlu membayar duty stamp dan hanya perlu membayar duit rumah berdasarkan pasaran yang telah ditetapkan. Pasaran harga yang telah ditetapkan. Okey. Cadangan yang terakhir ialah rebat tunai yang dikenakan oleh pemanju. Dengan ini dapat memulihkan ekonomi dan pasaran harta tanah dan dapat meningkatkan pasaran ini ke pasaran yang tinggi dan pasaran yang luar. Dengan itu juga dapat memperlahankan kejatuhan pasaran harta tanah ini kerana penyakit COVID-19. Oleh itu, pihak agensi perumahan dan pihak yang sewajarnya perlu menjalankan kajian yang lebih mendalam untuk program rebat ini untuk para pembeli agar para pembeli membeli harta tanah walaupun semasa pandemik COVID-19 ini berlaku. Dengan itu, cadangan-cadangan penyelesaian ini amatlah membantu untuk meningkatkan pasaran harta tanah semasa pandemik COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Afifah binti Zilani, nombor kad matrik 190130. Kesimpulannya, penularan pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia merupakan kenyataan yang perlu kita terima. Dengan bilangan kes positif yang kian meningkat, wabak ini dijangka akan memberi kesan besar bukan sahaja kepada industri pelancongan, perbuatan, perkhidmatan, malah juga industri hartanah. Ini juga merangkumi keperluan asas manusia.
Selain menjadi tempat tinggal, malah juga boleh dijadikan sebagai salah satu sumber kewangan seperti peleburan. Peleburan ini adalah keuntungan dari segi kenaikan nilai semasa harga rumah. Selain itu, rumah juga penting untuk dijadikan sebagai aset. Aset ini akan menjadi perlindungan sewaktu kita dilanda krisis ekonomi seperti COVID-19 yang menyebabkan pekerja diberhentikan. Maka dengan itu, hartanah perlu diperkukuhkan dan sektor hartanah perlu bertahan. Ini akan menyumbang besar kepada keuntungan negara. Mengambil kira semua ini, pembinaan perumahan masa hadapan perlu disesuaikan ke arah yang membolehkan pengguna mengambil bahagian dan berkongsi kisah menarik serta ruang hidup dengan orang lain. Pemajuan jenis ini perlu dijalankan di kawasan strategik yang memudahkan pengguna bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa halangan atau saling berhubung melalui rangkaian pengangkutan awam. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah, untuk itu saja pembentangan ni pada kali ini. Terima kasih kepada Dr. Ismail kerana telah mengajar kami bagi subjek ini pada semester ini. InsyaAllah kami akan buat yang terbaik untuk final nanti. Terima kasih, Doktor.